So, Imu sudah jadi semakin tak keruan dalam mahlikainya kerana rancangannya satu demi satu telah dilumpuhkan. Kiri kanan kena pangkar, depan belakang kena kencing, atas bawah kena yak-yak. Stop it. Get some help. Sehingga akhirnya pada chapter 1149, dia telah mula memunculkan dirinya dengan memanifestasi melalui Gunko. Ini memperkuatkan spekulasi beberapa teori fans bahawa Imu mampu merasuk ke dalam badan seseorang. But I think there's a lot more to this. So, jom kita bahas teori chapter 1149. Chapter bermula dengan sambungan chapter lepas di mana Gaban telah datang menyelamatkan keadaan dan mula menyerang Somers. Tapi atas sesuatu sebab, serangannya berjaya bukan hanya melukakan Somers, bahkan menyahkan regenerasi Somers, membuatkan Somers ketar-ketir. Nah, kita masih belum dapat pastikan apakah cara yang Gaban gunakan untuk mengcounter regenerasi tersebut. Tapi mengingatkan kembali apa yang berlaku dekat Egghead, bagaimana Conqueror Haki Joy Boy yang disimpan MF dapat hantar Gorosei-Gorosei tua ni balik base tanpa recall. Kemungkinan cara yang sama juga digunakan Gaban untuk memotong Somers. Tapi apa yang menariknya dekat sini, hanya Chopper yang sangat-sangat curious untuk tahu bagaimana Gaban melakukan hal tersebut, seolah-olah nak belajar teknik tersebut dari Gaban. Seseorang yang setakat ni tak pernah diperlihatkan menggunakan apa-apa bentuk haki, baik armament, observation, apatah lagi Conqueror. Nah, walaupun aku kata tadi bahawa haki, lebih-lebih lagi Conqueror haki adalah kunci untuk menghentikan regenerasi Gorosei dan Holy Knight, adakah Chopper mampu belajar dari Gaban nanti? Sedangkan dalam banyak-banyak haki, Conqueror adalah haki yang paling mustahil untuk dipelajari kalau anda tak layak. Tapi what if wujudnya bentuk lain untuk Conqueror haki yang belum didedahkan? Okey, so far kita telah didedahkan dengan bentuk-bentuk penggunaan lain kepada dua haki selain Conqueror. Selain mengesan individu menggunakan observation haki, ia juga mampu melihat sedikit ke masa depan. Dan walaupun belum dapat dipastikan, ia juga membolehkan penggunanya melihat melalui mata individu lain, seperti Momo melihat dengan mata Zunisha dan non-canon dalam filem Red, Usopp melihat dari mata Yasop. Dalam kes armament haki pula, selain ia mampu menyelubungi tubuh penggunanya dan senjatanya dengan semacam lapisan berwarna hitam, ia juga mampu dialihkan ke tubuh lawan untuk mencederakan dari dalam. Nah, what if untuk aplikasi Conqueror haki, selain ianya mampu membuatkan lawan pengsan, bentuk lainnya mampu dipelajari oleh setiap orang dengan cara tertentu untuk melawan kebolehan Devil Fruit dan haki lain. Yes, kalau ciri khas dari observation haki adalah untuk melihat dan mengesan, dan ciri khas untuk armament haki adalah untuk memperkuatkan serangan dan pertahanan, aku percaya ciri khas untuk Conqueror haki pula adalah untuk memerintah dan menundukkan. Dan menundukkan di sini adalah sama halnya dengan mengcancel apa-apa jua jenis kuasa. Nah, contoh terdekat adalah salah seorang karakter yang sangat terkenal dengan kekuatan Conqueror hakinya, Shanks. Shanks dikenal sebagai killer of observation haki atau pembunuh haki observasi melalui kepakarannya mengendalikan Conqueror haki, sehingga dia mampu menundukkan haki observasi lawannya. Nah, mungkin sekali ada bentuk Conqueror haki yang dapat dipelajari oleh individu yang tidak terpilih, dan kru Roger yang telah mengelilingi dunia dan mempelajari segala sejarah yang telah disembunyikan adalah kunci untuk haki tersebut. Lagipun sangat make sense untuk Arc Elbaf mengetengahkan dan mendedahkan bentuk lain atau bentuk advance kepada Conqueror haki, kerana bentuk-bentuk advance bagi haki lain telah pun didedahkan pada arc-arc berterutan sebelumnya. Dalam arc Whole Cake, Luffy mula belajar bentuk observation haki untuk melihat ke masa depan sendiri tanpa bantuan sesiapa. Mid fight pula tu melawan Katakuri, satu pencapaian yang wow. Dan dalam arc berikutnya, Luffy mula belajar Ryo, bentuk lain untuk armament haki di Wano dengan bantuan Hyogoro. Dan kalau diperlihatkan, mulai dari arc Egghead, Conqueror haki mula diketengahkan kerana turunnya Gorosei untuk melawan kru Luffy dan Giant, di mana Luffy dan geng mati akal bukannya untuk menang, nak cederakan Gorosei pun diorang tak mampu. Sebaliknya, Gorosei terus mengeluarkan teknik-teknik dengan Conqueror haki. So, aku 90% yakin arc Elbaf adalah arc di mana bentuk lain haki Conqueror akan diperkenalkan dan diajarkan kepada Luffy dan nakamanya. Yes, please Oda, stop making Straw Hat Crew ni beban.
kasihlah diorang makan sikit. Aku juga nak kaitkan teori ni dengan satu teori aku yang pernah aku post sebelum ni, which is strongest form of humanity theory, which kalau korang bosan-bosan tu bolehlah pergi tengok full video dekat link yang aku dah pin kat komen. So aku summarize sikit. Teori ni membahas tentang 3 suku yang diancam world government, di mana 3 suku ni mengendalikan keistimewaan mereka dalam 3 aspek yang melengkapi seorang manusia. Lunarian mempunyai jasad atau fizikal yang luar biasa, suku mata 3 mempunyai kelebihan dari segi mental atau minda, manakala Buccaneer kemungkinan mempunyai keistimewaan melibatkan jiwa atau rohani, kerana Kuma masih mengekalkan personalitinya walaupun sudah 100% dialter menjadi cyborg. Nah, menariknya kalau diperhatikan, Haki juga mempunyai aspek yang sama. Armament mewakili fizikal, observation mewakili minda bukan mata, kerana Fujitora yang buta sendiri mampu mengesan persekitaran di sekelilingnya, manakala Conqueror mewakili rohani, kerana jika jiwa seseorang lemah, mereka akan pengsan di hadapan pengguna Conqueror Haki. What if 3 suku tadi adalah pelopor kepada setiap jenis Haki tadi, dan oleh kerana kelemahan Devil Fruit adalah Haki, walaupun pihak world government memiliki pelbagai Devil Fruit yang terlalu OP, at the end of the day Haki transcend all. Disebabkan itu, Lano Roger, Shanks dan Joy Boy sangat ditakuti oleh world government kerana mereka sangat mahir mengendalikan Haki. Sambung kepada manga, perspektif beralih kepada Killingham yang mengugut Ange untuk membakar sekolah Warus untuk menyelamatkan Ronja yang menjadi tebusan. Lalu dia sendiri membakar perpustakaan Owl, melengkapkan plan mereka. Oleh kerana itu, Ronja telah dilepaskan. Dalam masa yang sama, Gaban yang telah mengalahkan Somers tadi telah sampai ke tempat Gunko di mana kanak-kanak yang diculiknya berada. Dengan harapan untuk menghentikan Gunko, Gaban telah merancang dengan teliti apa yang harus dilakukan, sehinggalah malangnya kenaifan Kolon yang berteriak memanggil ayahnya membuatkan Gunko sedar akan kelemahan setiap bapa. Yes, anaknya. That's why, jangan salahkan Dragon yang buang Luffy. Bro just buang dia punya weakness. Gunko dengan kuasa arrow-arrownya meluncur laju ke arah Kolon dan mengancam Gaban untuk menghabisi Kolon jika dia bergerak. So at the end, Gaban terpaksa melepaskan senjatanya setelah melihat apa yang akan berlaku kepada Kolon di masa depan melalui observation Hakinya. Dan bam, dia jatuh ke Underworld setelah ditusuk serangan panah dari Gunko. Mujur, dalam masa yang sama, ada Chopper yang merupakan seorang doktor di belakangnya yang tadinya mengejar Gaban untuk menyelamatkan Gaban yang jatuh ke Underworld. Kolon yang melihat apa yang berlaku namun tidak mampu berbuat apa-apa, terus tak berhenti berteriak memanggil bapanya semakin jauh jatuh ke jurang yang dalam. But then, kata-kata Kolon tiba-tiba membuatkan Gunko mengingatkan sesuatu memori yang seolah-olah telah ditahan di dalam dirinya. Memori yang mengingatkan dia kembali ke masa silam di mana dia juga berteriak memanggil bapanya. Namun, dia sendiri aneh dan terkejut mengenang sesuatu memori yang dia tidak ingat sama sekali. Dia juga mengingat memori bersama Brook, membuatkan dia tersedar dan berlari ke arah Brook dalam keadaan terpinga-pinga. Nah, sejak dari awal kemunculan Gunko, watak tersebut memang menimbulkan banyak tanda tanya. Namanya diperkenalkan tanpa nama keluarga Tenryubito, kuasanya agak mirip dengan salah satu teknik Imo ketika menentang Sabo, dan dia juga takut kepada nikah. Nah, semua ni seolah menandakan ada something wrong dengan masa lalu Gunko. Brook adalah bekas komander konvoi perang di negaranya dan berkemungkinan adalah seorang bangsawan kerana pakaiannya dan perilakunya yang terlihat seperti gentleman dan mempunyai etika seperti bangsawan. Tapi, apa yang berlaku sehingga membuatnya berpindah karier menjadi Lanon Rumba? Nah, what if kerajaan asal Brook telah mengkhianati world government dan berperang sehingga akhirnya mereka dihapuskan, menyebabkan nama Brook tersenarai dalam wanted poster? That explain bagaimana Brook mengenal Holy Knight. Sedangkan sepanjang siri One Piece, Holy Knight adalah prajurit yang sangat jarang sekali memunculkan diri di halayak ramai, kecuali dalam 2 kejadian. Pertama adalah sekarang di Arc Elbaf, di mana mereka telah diarahkan Imo atau Gorosei untuk memaksa Elbaf untuk bend the knee, melutut dan menyerahkan diri di bawah world government. Dan kedua adalah ketika native hunting competition yang diadakan selang 3 tahun sekali untuk entertainment para Tenryubito. Nah, mana satu agaknya yang kerajaan Brook kena? Kena paksa menyerah diri atau kena jadi arnab buruan?
Nah, di sini jugalah asal Gunko. Gunko kemungkinan adalah puteri raja dari kerajaan asal Brooke dan anak kepada rakan baik Brooke yang sebelumnya pernah memberi gelaran kepada serangan Brooke sebagai Three-Pace Hamnoch Slash. Namun, akibat kejatuhan kerajaan tersebut kerana kematian rajanya, puterinya Gunko telah diculik Holy Knight dan dijadikan tikus makmal Saturn. Sama seperti gini. Kita sedia maklum, Saturn juga salah seorang mad scientist yang suka buat eksperimen dekat rakyat biasa yang dianggap sebagai serangga. Aku percaya untuk mencapai sesuatu yang aku akan bahas dalam Mega Teori Timeline 2 Planet nanti. Yes, actually aku nak bahas teori deep dive pasal Emu dalam Mega Teori Timeline Planet Biru, tapi Oda dah 2-3 langkah lagi cepat daripada aku. Sakitnya perasaan aku ni. Nah, atas arahan Emu, pelbagai eksperimen telah dilakukan kepada manusia yang mempunyai kriteria tertentu dan salah satu hasilnya adalah Gunko. Tak pelik ke kenapa Gunko mempunyai heterochromia? Kondisi di mana sebelah mata dia lain, sebelah lagi lain, dan kenapa dia berbungkus seluruh badan seolah-olah menyembunyikan luka-luka bekas eksperimen dari Saturn. Balik kepada manga, sedang Gunko berlari ke arah Brooke seolah ingatannya telah kembali. Sayangnya tak semudah itu Arjuna. Big Boss sudah datang dan tiba-tiba merasuk ke dalam badan Gunko yang sedang berlari menuju Brooke. Emo dalam keadaan menahan marah seperti seorang bos bertanya kepada anak buahnya asal kerja tak siap-siap. Sedikit khawatir, Emo turun untuk memberitahu para Holy Knight di Elbaf untuk balik kerana situasi kebakaran yang sedang berlaku di Marijoa dan mereka memerlukan backup. Backup mana bodoh? Jangan minta jauh lah bodoh. Chapter berakhir dengan panel di mana wajah Gunko terlihat mengerikan dengan mata Emu dan rambutnya yang tumbuh menjadi panjang. Yang anehnya terlihat seperti rambut Nami. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.